Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersiaran sekali lagi bersama kami di Iris Wanita dan hari ini 18 Disember 2022. Anda bersiaran bersama saya dan juga Yana Samsudin. Hari ini cuaca agak baik dan sedikit mendung lah Yana, dan begitu juga kami di Wisma Berita Angkasa Puri, dan kita ingin mengucapkan salam takziah lah kepada keluarga mangsa insiden tanah runtuh di Batang Kali. Dan dikatakan dia pagi ni pukul 9 pagi sambung semula proses pencarian, dan setakat ni 24 orang mangsa yang mayat sudah disahkan berkorban dan masih 9 lagi yang masih belum hilang ditemui. Jadi kalau kita tengok di kaca TV sekarang, ni antara unit K9, anjing K9, pengesan. kita ada juga bomber di situ dan juga polis. Mereka 3 agensi ni bergabung berusaha untuk mencari mangsa-mangsa yang masih belum ditemui. Dan semalam juga diucapkanlah kepada wira-wira kita yang masih membantu mencari mangsa yang hilang, iaitu sebanyak 9 orang lagi, dan kita mengharapkan Yana agar urusan mereka ini dipermudahkan, dan kita berasa bersungguh sedih dan kita mengharapkan keluarga mangsa tabah menghadapi ujian getir ini Yana. Betul. Begitu juga ini peringatan kepada sesiapa yang nak melakukan aktiviti perkhemahan, di mana Setiausaha Selangor, Jabatan Bencana Alam sudah mewar-warkan start daripada semalam 17 Disember, 7 hari daripada semalam tidak dibenarkan melakukan aktiviti perkhemahan ataupun apa lagi, camping apa segalanya, dihentikan serta-merta lah. ditutup. Sebab cuaca sekarang tak baik. Betul. Kalau kita tengok di bahagian Kelantan, Terengganu dah start banjir balik. Betul. Jadi kita harapkan kepada mereka di luar sana, kita faham sekarang ni adalah musim cuti persekolahan, anda ingin membawa anak anda keluar untuk berjalan-jalan dan sebagainya, tetapi diharap anda elakkanlah untuk bercuti di tempat-tempat yang berisiko tinggi mengalami banjir dan sebagainya, ya. Kerana kita tidak mahu lagi insiden seperti ini berulang kembali. Baiklah Yana, kita tinggalkan soal insiden yang begitu menyayatkan hati ini. Kita ingin teruskan dengan perkembangan kita yang terkini lah mengenai Iris Wanita. Dan hari ini 18 Disember 2022, di mana malam ni Yana, kita ada final World Cup. Okay, walaupun kami berdua, tapi kami juga tahu kan, dan malam ni dikatakan perlawanan akhir antara Argentina dan juga Perancis. Yang suka yang mana ni? Saya suka Argentina. Teringat lagu tu. Saya nak tanya Argentina, macam nak sebut Messi ke apa, tapi saya takut sebab saya tak tahu pasal bola. Dia selalu macam tu. Perempuan ni dia tengok bola sebab mungkin dia tengok figura lelaki yang macho, bertenaga di padang. Mungkin kadang-kadangnya Yana kan, kalau macam kaum suami ni atau kaum lelaki ni, kalau wanita tanya je macam malas nak melayan. Sebab dia bukannya tahu sangat pun, tapi tanya yang bukan-bukan je kan. Tapi at least kita ambil tahu lah. Sebab apa? Kalau kita ambil tahu pasal sukan, kan kita rasa kita terhibur, mungkin boleh mengurangkan kita punya burnout. Kita boleh meriliskan kita punya tekanan, kan. Letih-letih bekerja ni boleh meriliskan tekanan bila kita melihat sukan dan sebagainya jugalah. Okey, pada penonton juga kita nak wawarkan bahawa kita ada media sosial kita sendiri, di mana kita ada Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube Iris Wanita. Type je Iris Wanita. Nanti kita tengoklah sebelum-sebelum ni punya clips pun ada. And then kalau ada apa-apa orang kata idea kan, atau nak komen apa-apa, boleh hantar ke email kami di mana kita iris.wanita@gmail.com. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami pada hari ini, anda boleh menyaksikan, kita ada ulangannya juga kan pada pukul 11 malam di TV1, tapi pukul 4 petang ni di mana tu Yana? Di Best TV. Jadi tak ada alasan untuk anda tidak menonton Iris Wanita. Baiklah, kita akan membincangkan mengenai hari ini, mengenai topik burnout ni. Tapi bukan kami berdua yang akan membincangkan topik ini. Kita ada tetamu jemputan yang istimewa yang akan bercakap mengenai topik kita pada hari ini. Tapi apa pun, sebelum tu Yana, kita saksikan bingkisan dia yang telah disediakan ini, dan kita kembali selepas ini. Seorang atlet negara
Emma Firyana Saroji. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa beliau sebenarnya adalah seorang anggota polis berpangkat sarjan. Atlet sukan PDRM ini sememangnya namanya sudah tidak asing lagi di dalam dunia sukan bowling padang. Actually, saya main bowling padang dahulu. And then ada satu masa tu ada pegawai daripada Bukit Aman. Dia nampak kita pemain muda yang berpotensi untuk pergi jauh. Jadi dia datang kat saya, dia tanya, dah kerja dah? Dia tanya kan. Jadi saya kata, belum lagi tuan. Nak tak kalau masuk polis dan main bowling padang? Jadi macam, seronoknya, macam excited lah kita masa budak lagi kan. Jadi macam, okey, kebetulan kakak saya pun sekali kira macam ditawarkan menjadi polis. Jadi kami berdua sama-sama lah pergi ke, tapi dia pegawai dan saya anggota. Macam saya sendiri pun, lepas daripada habis rekrut, dapat kerja sekejap je pun dalam pasukan. Masa tu saya posting di Museum Polis Diraja Malaysia. And then after that terus sampai ke hari ini full time dengan Majlis Sukan Negara. Emma telah beberapa kali menjulang pingat emas sukan bowling padang. Juga telah menaikkan namanya Sarjan Emma Firyana Saroji sebagai juara dunia sekaligus mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. First time saya mewakili bowling padang ni 2007 masa tu SEA Games. Itu first time dapat pingat emas. So macam dia macam lebih teruja lah sebab kita first time main SEA Games dan dapat pingat emas. Then forward tahun 2012 menjadi pemain pingat emas, dapat pingat emas dalam acara singles dan pairs. Forward yang paling saya tak boleh lupa adalah 2015 apabila masa tu saya perlu untuk pergi kejohanan Champion of Champion. Pada ketika itu dalam 2-3 hari lah sebelum saya nak pergi tu bapa saya sakit tenat, ditidurkan dan kemudian meninggal. Dan sehari selepas tu family decide kira paksa kan, suruh pergi juga kejohanan. Walaupun masa tu saya tolak lah, tak nak, sebab masa tu emosi pun tengah masih lagi bersedih. Dan pergi juga ke sana, alhamdulillah berjaya sehingga ke final dan menang pingat emas. Menurut Emma, sukan bowling padang ini sebenarnya sama dengan kejayaannya sebagai seorang anggota polis. Kedua-duanya memerlukan fokus, disiplin dan kesungguhan apabila melaksanakannya. Mempunyai minat sejak dari kecil mengikut jejak langkah kakaknya, juga seorang atlet bowling padang iaitu Erda Firdayu. Emma juga tidak menyangka akan beroleh pencapaian cemerlang dalam dunia sukan. Saya tengok kakak saya, dia start main bowling padang dan saya tengok banyak kejayaan yang dicapai. Dan ada pernah satu ketika kami sama-sama di dalam pasukan bowling negara, main sama-sama untuk negara. And then dia retire awal lah sebab tugas dia sebagai anggota pegawai lebih tinggi lah orang cakap kan. Tapi sekarang dia still main, tapi untuk Polis Diraja Malaysia sajalah, untuk tim PDRM. Saya yang meneruskan untuk menggalas tugas negara. Cukup selesa bermain bowling padang kerana tidak memerlukan kudrat yang banyak, sebaliknya hanya perlu teknik yang betul dan ketahanan mental. Kalau kita atlet negara ditempatkan di Majlis Sukan Negara, kita memang kena jaga stamina. Jadi seperti macam mana atlet lain, kita pun ada kita punya aktiviti senaman, aktiviti macam mana nak mempertingkatkan stamina. Even kita bercuti pun kita kena maintain stamina. Macam kita, tapi bowling padang dia tak perlukan kena lari laju, tak perlukan orang kata angkat terlampau berat, tak perlu. Janji ada stamina. Sebabnya kita akan berdiri satu game tu mencapai 2.5 ke 3 jam satu game. Jadi kat situ kita kena jaga kita punya stamina. Beliau sentiasa merancang dan bijak membahagikan masa bagi memastikan kerjayanya tidak terjejas meskipun terbabit dengan bowling padang dan aktiviti sukan. Sebenarnya tak kira kita bekerja sebagai apa, kalau kita sendiri minat dan kita nak berjaya, kita boleh berjaya dalam 2 bidang.
Satu dalam bidang kita punya bekerja, dan satu lagi dalam bidang minat dalam sukan lah. Mostly orang akan dalam bidang sukan. Jadi tak ada masalah pun. Itu semua terletak pada diri sendiri. Jatuh sekali, bangun 10 kali. Sebab saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh dan saya bangkit semula untuk berjaya. Dia Emma Firiana Saroji. Selamat menonton Iris Wanita, dan kita masih lagi nak membincangkan mengenai topik utama kita. Kita dah perkenalkan, iaitu diam, pendam, burnout. Yang ini dengar macam stresnya. Jadi kita jangan stres sangat dengan tajuk kita. So kita nak tahu juga, adakah burnout ni dengan stres sama atau tidak, ataupun adakah burnout ni benda yang negatif saja, ataupun ia ada sejenis penyakit yang kita Sebab selalu kita mendengar orang menyebut burnout. Tapi apakah burnout tu kan? Jadi di Iris Wanita hari ini kita akan membincangkan mengenai burnout ini kan. Okey, mungkin kita boleh perkenalkan tetamu istimewa kita di studio hari ini. Kita dah sedia dah. Kita dah ada di sebelah kanan, paling kanan tu kita ada Dr. Mala Santi selaku pegawai perubatan, dan juga di sebelahnya Dr. Nur Aisyah Rosli selaku pakar psikologi. Selamat datang kedua-duanya. Thank you. Kan kita tengok kuasa wanita di sini kan. Okey, so kita nak tanya pasal burnout kan. Selalu cakap burnout ni dah dari sudut mental, fizikal, dah tak boleh nak dikawal, dah tak tahu nak buat apa, macam mana lagi. Adakah burnout ni salah satu penyakit mental? Siapa yang nak jawab dulu? Okey. Pakar psikologi kita. Alright. Okey, bila kita sebut perkataan burnout tu, maksud burnout tu sebenarnya adalah keletihan yang melampau. Melampau letihnya. So bila ada elemen keletihan melampau ni, kita tengok pula dari sudut psikologi, dia melibatkan kognitif kita. Letih melampau untuk berfikir tentang sesuatu, emosi, dia reflect pada emosi. Letih, dah tak tertangguh emosi kita dengan keadaan ataupun kerja, tugasan-tugasan yang kita lakukan. Dan bila dia efek kepada kognitif dan emosi, sudah pastilah burnout tu seluruh fizikal kita. Ini bukan biasa-biasa punya keletihan, tapi severe ya, keletihan yang luar biasa yang kita namakan burnout ya, yang melibatkan emosi, keletihan emosi, fizikal dan juga kita punya kognitif. So kalau kita nak katakan adakah ini satu penyakit macam mana, dalam burnout tu sendiri dia ada elemen stres dan juga anxiety. Ini stres yang lebih, bukan biasa-biasa yang kita boleh handle. Stres yang dah tak terkawal lagi. Itu katalah burnout tu. Burnout ni adalah mungkin satu tekanan kerja lah ya doktor dan ini boleh menyebabkan terjadinya masalah anxiety dan juga depresi Bagi Dr. Mala sendiri, mungkin saya difahamkan Dr. Mala juga pernah menghadapi burnout. Memandangkan Dr. Mala merupakan seorang pegawai perubatan, jadi tidak terkecuali lah jika Dr. Mala sendiri pernah mengalami burnout kerana orang kata kekangan kerja yang berlebihan. Mungkin Dr. Mala boleh kongsikan kepada penonton Iris Wanita. Burnout ni sebenarnya macam Dr. Aisyah cakap tadi, dia kedua-duanya, keletihan secara fizikal dan juga keletihan secara mental, keletihan secara emosi. So dia boleh berlaku disebabkan oleh tugas kerja, dia boleh berlaku disebabkan oleh konflik hidup, dia boleh berlaku disebabkan oleh multitasking, bekerja di ada kita career woman, balik bertugas sebagai suri rumah pula, sebagai ibu, sebagai isteri. So itulah bagaimana saya terjebak dalam burnout. So saya masih bertugas sebagai doktor perubatan, bertugas secara klinikal sepenuh masa. Pada waktu yang sama bila pandemik keluar, kita tahu ramai doktor yang datang ke media sosial untuk memberikan informasi. So saya pun menjadi kemalangan menjadi influencer pada ketika itu, dan kita kena teruskan tugas sebagai seorang ibu dan juga isteri di rumah. Jadi bila sebelum ni 2 tugas, doktor dan juga ibu. Bila tugas ketiga influencer tu datang, dari segi emosi, dari segi rehat, dari segi fizikal juga, sebab kena kadang bersengkam mata malam untuk siapkan presentation dan sebagainya.
stres berpanjangan tanpa rehat, tanpa bila tak minta bantuan, dan without enough resources menyebabkan burnout berlaku. So saya mengalami burnout tu lebih kurang pertengahan tahun 2021. Berapa lama? Berapa lama mengalaminya? Saya rasa sekejap je. Saya sedar benda itu cepat. Mungkin dalam masa 4 hingga 5 minggu saya bekerja berterusan tanpa rehat. Lepas tu saya dah sedar dah, saya burnout, saya tak boleh. Apa yang jadi pada doktor ketika itu? Alright, okay, saya kongsi Dr. Aisyah. Alright, so apa yang berlaku, saya bertugas sebagai doktor sepenuh masa. At the same time, saya menerima banyak jemputan. So, saya bekerja tanpa rehat. So, apa yang berlaku, saya handle message, handle email, handle semua sekali pada waktu yang sama dengan sendiri. So, dalam psikologi, kita juga panggil adaptation disorder sebab kita ada role yang baru. Jadi, saya dari mengadaptasi benda baru pada waktu yang sama, cuba buat kerja ni dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang berlaku, saya terdouble booking satu event. Saya bekerja tanpa rehat dan saya sedar, kalender saya ada 2 event pada tarikh dan masa yang sama. Faham. Dan saya dah tak tahu macam mana nak terangkan kepada dua-dua organizer ni, macam nak settle. Dan tambahan kepada stres tu, doktor. You rasa masa ketika itu cemas? Ketika itu cemas, tak tahu nak buat apa. So saya ada beberapa orang tim dalam celoteh Dr. Mala dan juga suami memang tolong. So kita tengah fikir macam nak handle, macam nak terangkan, dan kita kena fikir mana nak drop, mana nak lebihkan. So itu adalah cabaran paling besar ketika itu. Tapi that's not itu bukan yang paling teruk. Bom ketiga adalah saya sedar saya sebenarnya bertugas secara klinikal di Jabatan Kecemasan. Hakiki tu sepatutnya di mana kan? Betul. Saya keluar roster, saya kena bekerja secara hakiki sebagai seorang doktor, tapi saya dah book 2 event. So dia jadi lagi besar masalah tu. Betul, faham. Jadi bila saya tak tahu nak buat apa, saya pening, sebab kita cuba pujuk event ni pun tak boleh postpone. Cuba pujuk event ni pun tak boleh postpone. Dan menjawab kepada bos, tak boleh, kena masuk kerja juga hari yang reduce manpower. Perkara yang penting dan So ketika itu saya dongak, saya pandang kat husband, saya kata mungkin kalau saya tak ada kan, mungkin kalau saya mati, ketiga-tiga tempat ini tak perlu berebut saya. Itu yang kita risaukan kan, masalah burnout ni, bila berlakunya stres tu sampai boleh mengambil tindakan sehingga rasa ingin membunuh diri dan sebagainya kan. Okey, Doktor Syuhada sendirilah, doktor, bagaimana doktor merasakan perkara burnout ini? Adakah ianya selalu menyerang kaum wanita ataupun juga kepada kaum lelaki? Okey, sebenarnya kalau kita tengokkan burnout ni, tidak semestinya kepada kaum wanita sahaja. Dia juga boleh dialami oleh kaum lelaki. Okey. Tetapi macam kata Dr. Mala tadi, sebenarnya di sebalik burnout tu, dia ada satu lagi layer. Panic attack. Dah tak boleh nak arrange keadaan di luar kawalan kita. Burnout ni sebenarnya di luar kawalan kita. Dia dah terlebih daripada kita punya kemampuan. Dan kita dah stuck, tak boleh buat apa. Bila dah stuck tu, memang bila kata perasaan nak bunuh diri tu, dia bukan main-main tau. Dia tiba-tiba akan datang blank macam tu. Bukan kata buat-buat. Dalam keadaan rasional ni, kita macam kata nak bunuh diri. Kita boleh bercerita, bersembang macam tu. Tapi sebenarnya bila orang dah keadaan tertekan, dia punya chemical dalam brain ni dah berubah. Tak boleh nak normal. Dah tak boleh nak cope dalam keadaan tu. Betul. Macam tu sekali Jadi kita nak tahulah tanda-tanda yang paling nyata sekali seseorang ni telah burn out. Okey, saya difahamkan orang yang burn out ni tak semestinya bekerja saja. Orang yang tidak bekerja pun boleh jadi burn out. Tapi kita nak tahu tanda-tandanya. Okey, tanda-tanda burn out ni, sebenarnya burn out ni kita nak kena faham, selalu dikaitkan dengan di tempat kerja. Bukan. Suri rumah pun burn out juga. Suri rumah bekerja non-stop. 24/7. Pelajar-pelajar sekolah, pelajar universiti, sesiapa saja boleh mengalami keadaan ni, tidak terkecuali. Dan tidak kira umur juga, daripada yang sekolah sampai ke yang dewasa. Okey, tanda-tanda ni pertama sekali bila kita rasa stres yang melampau. Kita tak boleh cope dengan keadaan tu. Yang kedua, dah masuk dalam level depression. Kita dah tak rasa seronok dengan bersocialize, tak seronok mingle dengan kawan-kawan. Nak menyendiri dah. Menyendiri. Lepas tu kita ada excessive thought. Banyak berfikir, terlalu banyak berfikir tentang something, terlalu banyak multitasking. Ini salah satunya juga. Terlalu banyak multitasking sehingga kita tak boleh nak handle keadaan tu. Yang kedua, kita dah tak bercampur kita sendiri. Kita dah
kita hanya memikirkan jadual kerja, celik mata je teringat apa kerja nak buat, apa nak buat. Itu antara tanda-tanda. Dan satu lagi, kalau perasan satu perkataan kita panggil, tiba-tiba kita rasa lemas. Tak tahu nak buat. Tak tahu nak yang mana satu. Nak buat yang ini dulu ke, nak mana, dia datang tiba-tiba. Itu simptom-simptom panik lah tu. Itulah burnout betul. sebenarnya. Okey, saya nak tanya pasal doktor. Doktor, masa doktor dah perasan, doktor dah keluarkan perkataan, kalau aku mati, tiga-tiga tempat tak ada perlukan aku. Okey. So apa yang doktor lakukan selepas tu? Tapi doktor, kita nak berehat seketika, jawab selepas ini. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Kita teruskan bersama Iris Wanita selepas ini. Kembali lagi dalam Iris Wanita. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan kami masih lagi membincangkan mengenai topik burnout, pendam dan diam. Okey, rata-rata di antara kita ni kadang-kala berasa takut untuk mengatakan yang mereka ini yang mengalami masalah burnout. Kerana mereka ini takut dikatakan tidak profesional dalam kerjaya ataupun tidak proaktif. Disebabkan itulah burnout ini kebanyakannya mengambil langkah untuk terus pendam. Dan bila dah sampai satu tahap yang stres tu, itu yang macam-macam lagi yang boleh terjadi kan. Jadi hari ini kita nak teruskan topik perbincangan kita mengenai burnout dan kita nak sambung dengan Dr. Mala. Okey, Dr. Mala pernah menghadapi burnout. Bagaimana Dr. Mala bangkit dan keluar daripada masalah ini, Doktor? Okey, macam you cakap tadi memang betul. Dalam masyarakat ni memang masih ada stigma yang mana kalau saya cakap saya pernah burnout, nampak macam saya ni lemah. Ada orang ada satu persepsi yang kalau saya cakap saya depres ataupun saya tak larat nak buat apa yang saya ditugaskan, seolah-olah saya ni lemah. Terutamanya di tempat kerja, terutamanya sebagai seorang wanita yang kena jadi suri rumah. Jadi stigma sebegitu memang ada. Sebab itu saya open up, saya bercerita di media sosial, saya tulis panjang lebar yang mana dikongsi di blog, di website, saya rasa RTM pun baca. Tapi saya kongsi pun setahun selepas benda tu berlaku. Saya make sure saya dah recover sepenuhnya, saya sendiri dah kuat untuk saya menginspirasikan orang lain. So ketika itu, bila saya terfikir benda tu dalam kepala saya, the first thing is saya tak pendam. Sebab saya memang jenis yang semua saya kongsikan dengan suami. Saya kongsikan dengan pasangan. Jadi the minute ia ada dalam minda saya bagi tahu suami. Dia di depan mata saya, kami tengah bincang macam mana nak settle problem ni. Jadi bila dia terpancar dalam minda saya terus bagi tahu suami, dia terus terkejut. Dan saya masih ingat, tak sangka. Dia terkejut, dia tak sangka. Dia yang pick up, dia kata that's it. Tak payah masalah ni. You dah keluar roster, you kena kerja dekat emergency, you kerja. Kedua-dua event tu organizer tu tak apa, I akan handle. So dia yang take charge di situ. Sebab macam yang Dr. Aisyah kata tadi, dia satu keadaan di mana kita rasa kita tak boleh nak kawal. Dari segi fizikal, dari segi emosi dan mental diri kita ni, kita rasa saya tak boleh nak kawal, di luar kawalan saya. Jadi bantuan daripada seorang yang kita sangat percaya kan, sebenarnya sangat membantu di situ. Dia macam lifeline. So dia kata, you tak payah fikir apa-apa, you masuk kerja pada tarikh itu, kita akan handle. Dan saya pun terus, waktu tu saya duduk depan laptop, saya terus tutup, saya distract diri saya pergi masak, saya handle anak-anak dan sebagainya. Kami biarkan sehari. Esoknya rezeki saya berterus terang. Suami saya kata, you berterus terang kepada dua-dua organizer, you cakap perkara yang betul dan you minta maaf. Memang salah you sendiri. So saya berbuat demikian. Kedua-dua organizer very sweet, diorang faham. Dan kita postpone kedua-dua event dan sampai sekarang mereka masih buat rancangan dengan saya dan saya masuk kerja pada hari itu. So di sana yang pertama saya luahkan, saya tak pendam. Dan yang kedua adalah sokongan daripada suami dan juga support sistem saya, rakan sekerja dan juga organisers, semua orang yang faham apa yang saya alami di situ. Sebab saya open up, saya jujur. So itu yang berlaku di situ. Tapi daripada sana saya mula ambil PA, saya mula gunakan planner, saya mula rancang dengan betul dengan kalender, saya mula belajar jangan buat 2 event dalam satu hari. No, one event one day. So saya mula susun diri saya dengan baik dan saya rasa lepas lebih kurang setahun setengah, 2 tahun dalam dunia influencer sekarang, saya lebih matang dan lebih terurus. Waktu mula-mula kan masih orang kata tak tahu lagi macam mana nak membahagikan masa
antara kerjaya, keluarga dan sebagainya kan. Macam Dr. Mala sendiri pun waktu tu macam terkejut tiba-tiba menjadi influencer. Jadi nak membahagikan masa di antara kerjaya hakiki dan juga kerjaya sampingan tu yang menyebabkan Dr. Mala rasa macam stres sedikit lah kan. Okey, Dr. Aisyah sendiri. Mungkin Dr. Aisyah boleh kongsikan bersama kami antara yang boleh dilakukan oleh mereka bagi mengatasi masalah burnout ini selain daripada menguruskan masa dengan baik. Okey, tadi memanglah macam dah kata Dr. Mala tadi, pertama memang apa pun perancangan dalam kehidupan kita ni mesti teratur. Sebab itu jadual ni bukan saja jadual untuk sekolah, jadual hidup kita. Sebenarnya kita kena tahu rutin. Daripada hari Isnin sampai Ahad apa yang kita buat. Itu penting. Supaya bila kita nampak secara visual, kita dah boleh rancang. Okey, petang ni aku ada ni, besok ada ni. Jadi mentally kita lebih bersedia. Dan kita nampak clash atau tak clash jadual kita tu. Okey, yang kedua, self-love. Self-love maksudnya, kalau kita sayangkan diri kita ni, kita akan start fikir, aku tak nak rasa tertekan lah. Kita akan check solution. Apa aku nak buat bila rasa tertekan ni? Nak keluar dengan kawan sekejap lah. Ataupun nak tengok cerita lah, Me TV. time. Me time. So kita handle. Self-love ni penting. Saya selalu tekan kepada klien saya. Untuk kurangkan burnout, stress dan depression ni, self-care, self-love ni penting. Supaya kita aware sebenarnya. Kita aware, okay, kognitifnya, emosi aku mesti dalam keadaan okay, stable. Tak sempurna, tetapi dalam keadaan terkawal. Okay, yang ketiga yang sangat penting, yang saya suka sangat point tadi Dr. Mala, pasangan kita tu. Untuk yang berpasangan atau ahli keluarga kan. Pasangan kita dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dia kena tahu kita punya proses, apa yang kita buat. Jadi itulah dia, support daripada keluarga tu penting, daripada pasangan kita. Dia boleh menaikkan semangat kita. Yelah, pasangan ni perlu memainkan peranan yang penting jugalah Yana. Kita tengok bila pasangan kita tu macam dah lain sikit perangainya, dah mungkin menyendiri kan. Cubalah tanyakan, sayang ada masalah ke apa. Betul. Tapi tak semestinya yang tak ada pasangan tu mengalami burnout, diam seorang-seorang macam tu kawan. Benda kucing. Betul. Pun boleh juga kan, Doktor kan? Kan? Okey, Doktor, selalunya lah kan bila berlakunya masalah burnout ini, adakah dengan orang kata tadi macam kita keluar berjalan-jalan, adakah mengamalkan cara corak pemakanan yang seimbang juga dapat mengurangkan masalah burnout ni? Okey. Sebenarnya sebelum mengamalkan corak pemakanan tu, kita kena makan dulu. Sebab tadi saya sebut burnout ni berkaitan dengan anxiety. Kalau kita rasa kita cepat anxious, kita make sure makan tu penting, terutamanya makan pagi. Sarapan tu penting. Sebab bila kita rasa anxious, panic dan burnout, dia akan sebenarnya melemahkan kita kalau kita tak makan. Dia akan tarik energi sebenarnya. Jadi makan tadi yang pertama, dan pemakanan yang seimbang tu adalah lebih baik. Kadang-kadang orang makan junk food kan, dia tak cukup kandungan untuk kasih energi dalam badan kita. Jadi pemakanan seimbang tu sangat penting. Minum air secukupnya, sebab 70% daripada dalam badan kita ada air. Jadi itu memanglah bukan lagi makan, senaman. Senaman penting, bersocialize pun sangat penting juga. Faham? Okey, doktor, kita nak tanya Dr. Mala. Dr. Mala berkhidmat di unit rawatan kecemasan. Pernah tak jumpa pesakit-pesakit yang melalui burnout? Pernah selalu. Mungkin boleh kongsikan. Dan waktu pandemik, waktu PKP tu paling banyak. Waktu PKP tu dia sebenarnya kan kita lockdown, orang tak boleh keluar kan. Jadi tak ada kes kemalangan, tak ada kes terjatuh, banyak kes macam tu. Tak ada cerai-berik, muntah semua sangat kurang sebab orang tak makan luar, semua orang masak kat rumah kan. Kes macam tu berkurang. Tetapi ramai yang datang, dia akan jadi lagi ketara bila kes kematian makin meningkat. Maka dia akan keluar dekat berita kan. Jadi waktu tu saya jumpa orang yang anxiety, panik ni adalah di kalangan warga emas yang mempunyai komorbid yang sama. So dia akan datang dengan anxiety. Dan waktu itu adalah burnout paling tinggi di kalangan ibu bapa dengan anak kecil. Okey. Anak kecil 5-6 orang, anak kecil sekolah daripada kecil kan, umur 2-3 tahun sampai sekolah rendah, sekolah menengah sikit. So 5-6 orang, 7 orang duduk di rumah, kadang-kadang di rumah apartmen, di rumah flat yang mana tak boleh turun main. Jadi budak-budak ni terkurung kat dalam. Mereka pun stres, mereka throw tantrum. Parents ni, ibu, ayah sangat burnout. Ibu-ibu yang masak sarapan baru habis tengah cuci pinggan, anak dah lapar dah, belum masak Nak tengah hari pula. Ya betul. Jadi burnout di waktu Tekanan. itu sangat teruk sebenarnya. Dan ramai juga lepas tu ada satu fasa di mana ramai yang kena bekerja work from home. Okey.
waktu itu saya berjumpa dengan banyak pekerja dalam industri seperti banking, finance, accounts dan sebagainya, yang mana mereka kena bekerja work from home tapi anak-anak belum pergi sekolah. Faham? Jadinya dia kena bekerja, dia kena berikan komitmen sepenuhnya. Dan biasalah bila kita work from home, kita available 24 jam kan. Jadi log in pukul 9 pagi sampai 10 malam masih dicari. Anak-anak depan mata nak kena handle. Jadi burnout sangat tinggi pada ketika itu. Mereka datang dengan panik, dengan menggeletar, anxiety, dengan kita panggil hyperventilation syndrome, tak boleh nak bernafas, bibir menggeletar, tangan kebas. Dengan simptom semacam tu ramai sebenarnya. Dan begitu juga dengan para petugas frontliner di hospital juga. Mereka pun ada juga mengalami burnout juga kan. Frontliner hospital tetapi ramai juga frontliner yang tidak didendang di kalangan polis, di kalangan bomber dan rela, sebab diorang pun kena guard dekat setengah-setengah tempat. Media pun ramai sebenarnya pada ketika itu. Tak terkecuali sesiapa juga mampu mengalami masalah burnout ni sebenarnya, Yana. Itu yang kita risaukan tu. Okey, nak riliskan stres ni ataupun burnout ni sebenarnya macam-macam cara, Yana. Kita kena ada me time. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan me time kita untuk minggu ini. Hai, nama saya Siti Khadijah. Saya merupakan pencinta kucing dan ini me time saya. Sebelum pandemik, adik perempuan tinggal di rumah sini. Dia ada 3 ekor kucing. Okay, dan selepas itu dia dapat kerja, dia pindah keluar, dan ketika pandemik semua orang diarahkan untuk bekerja daripada rumah dan saya mengajar online. Jadi saya duduk di rumah rasanya dalam 1-2 bulan saya mula rindukan kucing, sebab sebelum ni ada adik perempuan dekat sini memang ada 3 ekor. Dan selepas tu saya join ada grup-grup di Facebook, ada untuk kucing diberikan secara percuma. Kita mulalah tengok daripada situ. Dan ada kucing di sini yang saya dapatkan daripada Facebook untuk kucing percuma tersebut. Ada juga yang dapatkan daripada WhatsApp group Seksyen 7 yang katakan dia nak lepaskan kucing lah. So ada juga kucing 2 ekor yang kita ambil daripada grup, dan ada juga kucing seekor yang kita selamatkan daripada bumbung rumah. Okey, ya, saya setuju kucing ni boleh kita jadikan sebagai me time, sebab kalau kita penat-penat ke, selalunya kucing ni memang akan datang kat kita lah kalau kita jaga dia. Dia kenal tuan dia. Okey, dia kenal tuan dia, selalunya dia akan pergi kepada tuan dia. Kalau penat macam mana pun seharian bekerja, kalau balik ada kucing dah tunggu, memang rasa gembira lah. Kalau saya bekerja, dia suka duduk dekat, kita kan duduk depan komputer, dia ikutlah sekali duduk depan komputer. Dia kadang-kadang dia yang type message. Selalunya kalau kita buka komputer tu, kita nak balas message, kita tak sempat balas, dia dah tekan dulu. So kucing tu bolehlah kita katakan kita bahagikan masa, kalau tak dia yang cari kita. So kalau kirakan kos saya pula, sebab kucing saya semua berat-berat, lebih daripada 5 kilo yang besar tu, selalunya saya akan bawa 2 ekor lah. So dalam kos untuk 2 ekor tu kita 3 ekor dalam 200 lebih. Selalunya 500 habis juga untuk hanya kos rawatan. Kalau untuk barang-barang keperluan dia seperti pasir, makanan, untuk saya ada 5-6 ekor, 500 jugalah habis kat situ. Bagi orang-orang di luar sana yang mempunyai kucing, saya cadangkan anda untuk neuterkan anda punya kucing. Kerana selalunya saya tengok kat luar, kesian kucing-kucing yang terbiar ni. Kita bukannya jahat dengan kucing, kita nak neuterkan dia, tapi sebab kita sayangkan dia, dan kita juga tak nak ada kucing-kucing kecil yang terbiar dekat jalan sana. Kalau ada duit, ambil lah kucing tersebut.
Diam, pendam, burnout. Inilah topik yang kita masih bincangkan dan sebenarnya kita nak share juga sedikit tips di mana saya seorang selebriti, saya masa tu tak ada maid, saya pun berniaga. Sebab di kalangan sekarang ni ramai mungkin penonton-penonton di rumah juga melakukan kerja sambilan iaitu berniaga kecil-kecilan. Betul. Jadi kita sebagai influencer juga kan. Jadi ada stres di situ. So kita sebenarnya memang betul diri kita rasa macam diri kita kena ubah. Diri kita kena ubah. Tapi sebenarnya kena ada third party lain yang membantu. Contohnya suami. Kalau suami tak nak bercakap, mungkin boleh cerita dekat ahli keluarga yang lain. Tetapi untuk cerita saya sangat berbangga lah dengan suami saya. So para penonton dekat luar ni bolehlah record ni, bagi dekat suami kan. Bagi dekat suami, cakap tolong bagi me time kepada si isteri. Betul. Macam suami saya, dia kata, bila kawan awak nak ajak awak keluar? Dia tanya macam tu. Dia risau tu, takut awak burn out kan. Dia tanya. Saya kata, macam mana nak kawan kita tak ramai yang perempuan wak kan. Jadi kita jarang macam nak keluar. Kita fikir anak. Tapi bila dia kata, pergilah telefon ni, suruh pergi keluar. So surprisingly, dia bagi saya keluar 3 jam, 4 jam saya tak perasan berbual dengan kawan. Dia tak telefon langsung. Jadi benda tu balik saya dah release. Jadi itu sangat berguna sebenarnya. Awak kena bagi idea kepada suami, pada isteri. Si isteri ni jangan selalu memendam perasaan lah. Kalau kita rasa macam kita stres menguruskan anak-anak ataupun kita ada masalah di tempat kerja, kalau tak ada orang terdekat, kita bincang. Paling dekat tu suami. Kita berbincang dengan suami, luahkan perasaan kan. Sebab kadang-kadang wanita ni bila meluahkan perasaan tu, membebel tu sebenarnya melegakan kita. Bukan kita membebel untuk marah suami atau sebagainya, tapi kita nak jadi kita ni macam nak meluahkan perasaan supaya mereka ni dapat membantu kita. Betul. Kan. Okey, tapi bila bercakap tentang burnout dan juga kaum wanita dan orang kata suri rumah tangga dan sebagainya, sebenarnya burnout ini juga boleh berlaku kepada pelajar. Betul. Jarang kan kita dengar kan, selalu kita cakap suri rumah yang burnout, orang yang bekerja yang selalu mengalami burnout. Tetapi para pelajar juga tidak terkecuali daripada mengalami burnout. Doktor setuju tak apa yang saya katakan? Okey. Ya, memang pelajar memang tak terkecuali juga mengalami burnout ni. Saya nak kongsi sikit, ada satu kes. Kes klien datang ke klinik saya. Datang ke klinik psikologi tapi berpapah. Saya ingatkan tersalah masuk klinik. Saya kata ini klinik psikologi, ini bukan medical klinik. Ingatkan dia pitam ke apa. Rupanya bila kita dah masuk berjumpa dengan ibu bapa, burnout dia belajar non-stop. Non-stop dia push diri dia sebab dia nak target straight A's. Dia ada satu mentaliti ni nak kesempurnaan. Jadi kan tak makan dengan betul, tak tidur dengan baik, tak bersocialize, tak join koko, belajar. Dalam pada masa belajar tu adalah difficultiesnya, kepayahan dalam belajar, proses belajar. Dan akhirnya menjadi burnout. Ini pun tak terkecuali semua peringkat daripada sekolah yang sekarang ni musim SPM. Berapa hari lagi kita tahu pelajar-pelajar di luar sana tengah all out sekarang ni, tapi kena jagalah kesihatan diri. Pelajar universiti pun macam tu juga, terlalu aktif dengan persatuan, aktif persatuan college, masuk kelas assignment. Bayangkan kelas 1 khusus assignment sampai 4-5 assignment. Mana tak burn out. Sebab itulah perancangan masa jadual tu sangat penting. Macam Dr. Mala kan, sendirilah Dr. Mala macam mana kita nak meningkatkan kesedaran kepada mereka di luar sana tentang burnout ini? Okay, first of all, perkongsian sebegini sangat bergunalah, dan influencer macam you all pun bila berkongsi di media sosial, bila kita bercakap orang yang pernah mengalami, terutamanya kalau kita adalah ikon, kita adalah orang yang kuat, bila kita kongsikan pengalaman kita, makin ramai akan terbuka mata. Sebab
kalau survivors open up, maka ramai yang akan dapat awareness tersebut. Tapi sebagai seorang doktor perubatan, saya juga nak ambil kesempatan di Iris Wanita ini untuk berpesan kepada semua di luar sana, tak kisah anda wanita, lelaki, kanak-kanak, remaja dan sebagainya, everybody out there, bila mengalami panic attack, bila mengalami anxiety, bila mengalami masalah burnout, lemah, letih, rasa tak larat dengan rutin seharian dan sebagainya, segala yang kami cirikan untuk burnout, panik dan sebagainya, bila mengalami keadaan sedemikian, jangan diagnose diri sendiri. Jangan didiagnose oleh makcik jiran dan juga pakcik belakang rumah. Tak boleh. Sila berjumpa dengan doktor, buat pemeriksaan kesihatan dahulu. Kena cek, adakah letih sebab tak cukup sel darah merah, anemia? Adakah selalu tak larat disebabkan oleh masalah thyroid, hypothyroid? Adakah selalu rasa menggeletar, susah nak bernafas disebabkan oleh degupan jantung yang tidak normal, kita panggil arrhythmia. Jadi kena buat pemeriksaan kesihatan dahulu. Psikologis pun tahu, kalau nak bagi diagnosis psikologis, kena periksa secara fizikal, pastikan tiada masalah kesihatan secara kita panggil organik, baru boleh pas kepada psikologi. Jadi buat masa sekarang ni dalam masyarakat ada sedikit overshooting, sedikit terlampau banyak orang kata, oh saya rasa saya anxiety lah. Dia pun dah diagnose diri dia, buat terapi, pergi meditation apa bagai, 2 tahun lepas tu baru tahu hypothyroid rupanya. Dah thyrotoxicosis crisis datang dengan kecemasan. Dah 6 bulan, setahun dia rasa diri dia panic attack, rupa-rupanya anemia. Jadi banyak berlaku bila saya bekerja secara klinikal, kita jumpa kes sebegini. Jadi kita beringat sesama sendiri. Kalau ada kawan-kawan dekat office, kalau ada adik-beradik, sepupu sepapat, WhatsApp, message dalam grup cakap aku rasa penat, aku rasa benak, saya rasa letih dan sebagainya, tolong nasihatkan untuk buat pemeriksaan kesihatan secara fizikal dahulu. Dapatkan diagnosis daripada profesional yang bertauliah, dan dari situ kamu bawa diri anda dan teruskan follow up tersebut. Itu adalah pesanan ikhlas daripada saya. Itu dia pesanan ikhlas daripada Dr. Mala. Betul lah tu. Saya pun setuju juga apa yang Dr. Mala katakan. Kita ni kebanyakannya suka macam bergantung dengan Google. Apa-apa sakit sikit rasa Dr. Google tu. Jadi kita tengok tak ada anxiety, dikatakan ada anxiety dan sebagainya kan. Tak salah nak tengok, tapi biar berpada-pada lah kan Yana kan. Okay, jadi anda yang di luar sana mungkin mengalami burnout, apa pun yang anda lakukan, pastikan anda sentiasa mengawal orang kata masa anda, bahagikan masa dengan betul. Tidak salah sebenarnya untuk kita proaktif dalam kerja, tetapi jangan sampai ianya memberi beban kepada anda, kerana ianya agak berbahayalah kepada kehidupan kita kan Yana kan. Yang penting rasa letih tu jangan rasa sebab burnout. Entah malam tadi tengok bola. Jangan lupa malam ni final World Cup Jangan lupa saksikan final World Cup lah malam ni. Kita nak ucapkan terima kasih pada tetamu kita kan, Dr. Mala dan juga Dr. Syahada. Okey, Dr. Aisyah, terima kasih dah 2 kali Dr. Aisyah datang kat sini sebenarnya. Yelah betul lah. Kan? Okey, baiklah, kita jumpa lagi Iris Wanita insya-Allah minggu hadapan. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami. Saya Azura Mokhtar dan Yana Samsudin. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, bye bye.